Saya mengucapkan tahniah kepada pihak urus dia uh, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berbahagia Tan Sri Mufti kerana berjaya menganjurkan Muzakarah Ulama' dan Cendekiawan Islam untuk tahun 2012 ini. Saya telah mendapat laporan bahawa sepanjang 3 hari diadakan, ianya berjalan dengan lancar dan turut dihadiri oleh pelbagai kalangan dan juga pembentang-pembentang yang berwibawa dengan latar belakang masing-masing. Dan saya menganggap bahawa persidangan seperti ini, muzakarah seperti ini akan dapat memberikan impak-impak yang baik kepada pihak kerajaan negeri dalam usaha kita untuk menambah baik urus tadbir negeri, termasuk juga dengan melihat dalam aspek-aspek institusi yang seperti mana yang disyorkan tadi dalam pengurusan dan pentadbiran, dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah dan sebagainya. Kerajaan negeri akan memperhalusi cadangan dan resolusi yang dikemukakan itu, dan kita akan bersama-sama dengan pihak Majlis Agama dan khususnya dengan Jabatan Mufti bagi mengenal aspek-aspek yang berkaitan dengan kerajaan negeri yang ataupun sesuatu yang boleh dilaksanakan di peringkat negeri. Kerana resolusi tersebut juga mengandungi cadangan-cadangan kepada kerajaan persekutuan, umpamanya dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan seperti ini yang kita ketahui ia terletak di bawah persekutuan, yang juga kita akan cadangkan. Tapi saya juga telah pun memberikan satu dimensi yang lebih luas. Dalam ucapan saya tadi, saya cuba merungkaikan lagi dengan memberikan penjelasan yang lebih luas tentang persoalan akhlak dan Islamic solutions ataupun penyelesaian menurut pandangan Islam. Dan dalam sudut itu saya juga mengupas akhlak itu bukan hanya, krisis akhlak itu bukan hanya yang berkisar dalam konteks sosial, masalah krisis rumah tangga, masalah anak lari dan masalah yang lain-lain yang telah pun dibincangkan oleh pihak pembentang-pembentang, tetapi juga dia melingkungi soal-soal ekonomi, soal politik dan lain-lain. Saya telah mengupas tadi tentang krisis pemikiran yang berlaku, yang disebabkan oleh yang ada kaitan dengan krisis akhlak kita, yang menyebabkan berlakunya kecelaruan pemikiran yang sangat merumitkan, membahayakan kedudukan perpaduan umat Islam umpamanya. Dan saya telah menggariskan bagaimana berlakunya pemisahan pemikiran mereka yang mungkin dianggap dalam konteks perjuangan Islam, tapi kadang-kadang mereka tidak terfikir bahawa akhirnya kita menjurus kepada pertentangan sesama sendiri, ya, sikap keras, melihat orang lain dalam konteks kacamata hitam dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga saya mengupas tentang persoalan ekonomi, sebab ekonomi juga merupakan satu aspek yang banyak kita kurang mengupas persoalan ekonomi. Kerana krisis-krisis ekonomi yang berlaku pada hari ini banyak sebenarnya disebabkan oleh berpunca daripada moral crisis. Jeffrey Sachs dalam bukunya yang The Price of Civilization yang mengatakan the first word yang dalam bukunya itu, first sentence, ya, saya masih ingat page 3, first word, ya, at the roots of the America's economic crisis lies lies a moral crisis. Jadi punca sebenarnya kepada krisis ekonomi di Amerika itu ialah sebabkan oleh moral crisis, krisis moral, krisis akhlak.
kerana dia melahirkan manusia yang tidak amanah, mereka yang menggelarkan diri mereka super rich, yang sudah kehilangan konsep yang disebut good society, ya. Tidak ada nilai lagi, orang tidak bercakap lah lagi tentang soal membentuk masyarakat yang baik. Ini kata Jeffrey Sachs, a good society. Dalam kepala pemikir-pemikir dan ahli-ahli ekonomi di Amerika tidak lagi bercakap tentang perlunya membentuk a good society seperti yang dilakukan dulu. Ahli-ahli ekonomi dulu di Amerika tu dia bercakap tentang pentingnya membentuk a good society dalam perspektif ekonomi. Sekarang ni orang bercakap masalah untung rugi. Berapa untung tahun ni, berapa untung tahun depan. Ya, kriteria kehebatan hanya diukur dari segi berapa banyak dapat untung. Menyebabkan masing-masing berlumba untuk mencari keuntungan. Masing-masing berlumba untuk mencari kekayaan. Kita Islam tidak menghalang, tetapi dia mesti ada dipandu oleh nilai, sistem nilai. Sebab tu dalam Islam umpamanya dia ada 4 ciri dalam sistem ekonomi itu, dia mesti dipandukan oleh 4 ciri, iaitu dipanggil sebagai ciri ketuhanan, dipanggil uluhiyah. Yang keduanya dia panggil akhlaqiyah, ciri-ciri akhlak, ya. Yang ketiganya dipanggil sebagai ciri-ciri kemanusiaan. Keempatnya dari segi ciri-ciri keadilan.